Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustazah Afika. So pada kali ini Ustazah ingin mengulang kaji bersama dengan pelajar semua bagi subjek bahasa Arab darjah 4. Okey, untuk darjah 4 pertama kita dah belajar berkaitan dengan bilangan dan nombor 301 hingga 400. Okey, dalam bahasa Arab, bilangan adalah al-a'dad. Nombor pula adalah al-arqam. 301, 300 wa wahid. 400, 400. Okey, so jadinya bilangan dan nombor 301 hingga 400 dalam bahasa Arab adalah al-a'dad wal arqam min 300 wa wahid ila 400. Okey, so ini boleh tengoklah merujuk pada buku teks. Okey. Namun untuk subjek bahasa Arab ini, Ustazah tak akan pergi secara mendalam macam mana nak tukar 301 bahasa Arab dalam ayat dia 302, 303. Ustazah tak akan buat satu-satu sampai 400. Tetapi Ustazah nak kita sama-sama faham macam mana cara kita nak tukarkan nombor tu daripada nombor Rumi kepada nombor Jawi dalam bahasa Arab, kemudian macam mana nak tukar nombor dalam Jawi dalam bahasa Arab tu kepada perkataan dalam bahasa Arab dalam tulisan Jawi. Okey? So dekat sini kalau awak nampak Ustazah ada 4 awan yang berwarna. So 4 awan yang berwarna ini adalah apa yang kita nak belajar daripada ulang kaji kita bagi part yang pertama ini. Okey, bagi yang awan yang pertama ini berkaitan dengan macam mana kita nak faham asas nak tulis nombor dalam tulisan Jawi. Okey, so yang ni mungkin ada yang dah mahir macam nak tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampailah nombor 9. So yang nombor 1 ni awan yang pertama warna kuning ini macam mana kita nak faham asas nombor sah, iaitu nombor yang single number. Okey. Okey. So yang kedua pula macam mana kita nak faham nak tulis ayat dalam Jawi dalam bahasa Arab. Yang ni rasanya semua orang dah maklum lah. Kalau sekolah kebangsaan kita mula dengan belah kiri ke kanan. Tapi untuk bahasa Arab dan ataupun tulisan Jawi, mana-mana subjek agama, kita akan bermula daripada belah kanan ke kiri. Okey. So yang ketiga, awan yang ketiga warna purple ni, kita nak faham macam mana kita nak sambungkan nombor yang melebihi 2 number. Maksudnya dia ada sah, ada puluh, ada ratus. Macam mana kita nak sambungkan dalam Jawi? Kebiasaannya yang tak mahir lagi dia akan bercampur-campur. Ada letak puluh dulu, ada letak sah dulu dan sebagainya. Ada kesilapan. So kita faham macam mana nak sambungkan nombor dalam tulisan Jawi dalam bahasa Arab. Dan kemudian bila kita dah tahu cara nak sambungkan nombor ni, kita nak tahu juga asas macam mana nak tukarkan nombor itu kepada perkataan. Nombor sah tu macam mana, nombor puluh macam mana, nombor ratus macam mana. So untuk perkataan kita nak kena faham macam mana nombor mana dulu yang kita nak kena sambungkan. Okey. Okey, so kita teruskan kepada yang pertama. So untuk awan yang pertama warna kuning ni rasanya semuanya dah mahir macam mana nombor Rumi tukar kepada nombor Jawi. Dan cuma bila nombor itu melebihi nombor 9, iaitu lepas nombor 9 nombor 10 dan seterusnya nombor yang 10. Bila nombor 10, benda ni akan berlaku kesilapan kepada pelajar lah yang tidak mahir lagi. So bagi yang tak mahir, kita cuba mahirkan macam mana nak tukar nombor dalam tulisan Rumi ni 35 ni warna kuning dan warna hitam ni kepada nombor dalam tulisan Jawi. Okey. So kalau awak tengok yang bawah ni Ustazah ada tulis ayat ni. Prinsip tulis Jawi macam yang kita tahu wajib daripada kanan ke kiri. Tapi untuk tulis nombor dalam Jawi dia akan bermula daripada kiri ke kanan. Okey. So maksudnya dia akan ikut balik kedudukan macam mana awak tulis Rumi 35 atas ni, macam itulah untuk Jawi. Okey. So contoh saya bagi kat sini. Yang tanda right ni yang betul. Tulisan dia. Kedudukan dia. Kalau yang tanda pangkah warna merah ni maksudnya salah. Okey. So contoh ini awak punya buku tulis awak kan. So kalau ini buku tulis sekolah kebangsaan lah sebab garisan dia belah kiri. Dan kalau untuk sekolah agama, subjek agama, dia akan ada garisan belah kanan. Ustazah gariskan dengan warna merah. Kemudian awak kena faham prinsip kalau nak tulis dalam Jawi mestilah daripada belah kanan buku. Tapi untuk nombor dia akan tulis daripada kiri ke kanan. So macam ni contoh dia. Okey, ni contoh untuk Rumi awak akan tulis belah kiri awak kan. Awak tengok yang saya tulis tu. Kalau tulis Rumi belah sini. Tapi
Kalau untuk Jawi, awak kena tulis belah kanan ni. Okey? Dan macam mana nak tulis nombor 350 dalam Jawi? So macam Zah kata tadi, bermula daripada kedudukan dia sama, tapi dia akan bermula daripada belah kiri, iaitu nombor ratus dulu. Tengok nombor 350. Okey, so itu cara macam mana nak susun kedudukan, nak tukar daripada nombor Rumi kepada nombor dalam tulisan Jawi. Alright, so nanti kita belajar balik lagi sekali nanti, okey? Kemudian asas yang kedua, kita nak belajar macam mana nak tulis ayat dalam Jawi, dalam tulisan Jawi bahasa Arab. Okey, so rasanya dah faham lah macam tadi lah. Kalau dekat buku tulis tu sekolah agama garisan belah kanan, so awak akan tulis daripada belah kanan ke kiri. So saya rasanya yang ni semua adalah asas yang semua orang dah mahir, sangat-sangat mahir. So mengharapkan janganlah buat kesilapan macam Zah buat contoh ni. Kalau tanda pangkah ni salah lah, maksudnya dia mula daripada kiri ke kanan. Perkataan dia punya ayat ni pun susunan yang salah maksud dia. Okey, rasanya yang kedua faham. Dan seterusnya kita pergi yang ketiga pula. Untuk yang ketiga pula, macam mana kita nak tulis macam yang tadi, asas yang pertama tadi, awan warna kuning. Macam mana nak tahu asas nombor daripada tulisan Rumi kepada nombor dalam tulisan Jawi. Okey. So jadi macam tadi, cuma tadi kita buat daripada nombor sa sahaja, 1 sampai 9. Sekarang kita nak tengok macam mana kita nak sambungkan nombor yang ada sa, ada puluh dan ada ratus. Maksudnya yang melebihi 2 nombor. Okey, fahamkan dia. Okey, so tadi sama juga konsep dia. Kita letak balik nombor dalam tulisan Jawi. Contoh saya bagi 354, awak tukarkan kepada tulisan Jawi. Nombor start kedudukan dia sama je. Okey, 354. Dan ingat macam mana nombor Rumi tu tukar kepada Jawi. Ingat nombor dia. Okey, macam saya kata tadi, nombor itu akan ditulis daripada kiri ke kanan, tetapi akan diletakkan di belah kanan buku tulis awak. Okey, faham? Lagi sekali, prinsip tulis Jawi wajib daripada kanan ke kiri, kecuali untuk tulis nombor. Tulis nombor memang dia akan mula daripada kanan, tetapi kita kena letakkan kedudukan dia nombor yang daripada kiri dulu pergi ke kanan. Okey? Ikut saja, susunan dia sama sahaja, jangan terbalik. Okey? Bukan yang Ustazah tanda pangkah ni, bukan start daripada nombor 4, nombor 5, nombor 3. Kalau letak macam ni, kita akan baca sebagai 453. Yang betul dia adalah 354. Okey, seterusnya yang terakhir, apa asas yang awak kena faham? Okey, yang ni pula bila awak dah tahu macam mana nak letak nombor sa, puluh, ratus dalam tulisan Jawi, kita nak belajar pula macam mana nak tukarkan sa, puluh, ratus kepada perkataan. So kalau yang perkataan tu nanti kita kena sama-sama buat ulang kaji. 1 dalam bahasa Arab apa, 2 apa. Okey, so awak cuba ingat balik, cuba hafal setiap hari benda tu. Macam mana awak boleh baca, awak ingat baca Al-Fatihah, baca hafazan semua tu. Macam tu lah juga awak kena hafal juga benda-benda subjek lain juga. Okey. So try ingat balik. Kalau 1 dalam bahasa Inggeris 1, kalau bahasa Arab wahidun. So try buat sama-sama. 1 sampai 10 berapa, 11 sampai 20. So ulang kaji sama-sama. Kalau tak ingat, boleh try untuk cari rujukan lain punya. Okey, so kita teruskan. Asas untuk kita nak buat sambungkan perkataan dalam tulisan Jawi bahasa Arab, konsep dia adalah, okey, yang pertama konsep dia, kita kena letakkan kedudukan dia. Yang pertama, kalau nampak yang bulat yang bernombor 1, 2, 3. So ini adalah kedudukan 1, 2, 3. Macam mana kita nak letakkan perkataan. Okey. So yang pertama awak nak letakkan, nak sambung nombor itu dalam perkataan bahasa Arab adalah kena mula dengan nombor ratus dahulu. Bila dah start dengan nombor ratus, letak nombor sa. Dah bila letak nombor sa, letak puluh. So kedudukan untuk perkataan dalam bahasa Arab tak sama macam bahasa Melayu, tulisan Rumi. Okey, kalau ini Zahra bagi contoh, Rumi punya dalam bahasa Melayu cara penulisan dia 352. So ni biasa kita buat. Cuma dalam bahasa Arab, bagi yang belum mahir, bagi yang macam pening-pening kepala, macam mana kita nak fahamkan? Macam mana nak letak?
Okey, so yang pastinya letak dulu nombor ratus, kemudian sa, kemudian puluh. Kenapa? Ribu mana Ustazah? Ribu tu nanti. Sebab darjah 4 awak belajar nombor ratus sahaja dahulu. Okey, kalau tak ribu nanti awak pening. So fokus pada nombor yang ada 3 nombor. Bila ada 3 nombor, maksudnya nombor tu ada sa, ada puluh, ada ratus. Okey. Dan bila nak letak perkataan lagi sekali, kita sama-sama ingat, nak letak perkataan apa dulu? Sa dulu ke, puluh dulu ke, ratus dulu? Kalau bahasa Melayu, kita letak ratus. Lepas tu kita letak puluh, baru kita letak sa. Kedudukan dia makin rendah. Tapi untuk bahasa Arab, awak ada formula lah awak kena ingat. Kena mula dengan nombor ratus, kemudian sa, kemudian puluh. So Azhar dah letakkan dah. Kalau ratus, letak 300 dulu, kemudian letak sa nombor 2 dan kemudian letak puluh, 50. So ni contoh saya bagilah 352. So 300, nombor yang pertama kita kena letak. 300 dalam bahasa Arab adalah thalathu mi'atun. Okey. Kemudian nombor sa pula. Nombor 2 bahasa Arab apa? Ithnani. Okey. Kenapa ada waw kat sini Ustazah? Okey, waw ini adalah kata hubung dalam bahasa Arab iaitu dan. Wa itu adalah dan. Wa ithnani. Dan kemudian bila dah letak ratus, letak sa, kemudian letak puluh. 50 berapa dalam bahasa Arab? Khamsuna. Lagi sekali, kenapa kena letak waw? Sebab dia adalah kata hubung. Kita nak menghubungkan antara nombor-nombor itu. Okey. So, bila kita nak baca balik, thalathu mi'atun wa ithnani wa khamsuna. Okey, itu adalah perkataan dia. Letak yang pertama apa? Lagi sekali, ratus, kemudian sa, kemudian puluh. So, ini kedudukan dia. Dan pastikan kita akan tulis bermula daripada belah kanan ke belah kiri. Okey? Cuba kita awak try tengok balik. Okey, ni macam ni. Kena ingat ratus dulu, baru sa, baru puluh. Dan kesilapan banyak Ustazah tanda dekat kertas jawapan kertas ujian yang awak ada silap kedudukan dia. So yang ni harapnya awak boleh faham konsep. Okey, kena letak ratus, kemudian sa, kemudian puluh. Okey, so nombor tu saya dah letak dah. Letak nombor satu, kedudukan yang pertama letak ratus, kedua letak sa, ketiga letak puluh. Hafal benda ni, okey? Alright. Kemudian okey, ini Ustazah pemudahkan balik. Dua perkara yang awak kena faham. Kalau Ustazah bagi nombor dalam Rumi, macam mana nak translate kepada nombor Jawi, kemudian dalam tulisan Jawi bahasa Arab. Maksudnya macam ni lah. Contoh Ustazah bagi 3, 5, 8. Okey, yang pertama bila dah keluar 3, 5, 8 dalam tulisan Rumi, yang pertama tukarkan dia kepada tulisan Jawi. Okey, macam sama macam tadi, start nombor kedudukan dia sama ikut kedudukan asal. Daripada tulisan Rumi lah, 3, 5, 8 nombor yang warna putih ni. Okey, so jawikan dia, kedudukan dia sama. 3 letak bawah dia 3, 5 letak 5, 8 letak 8. Dan yang kedua, kalau nak tulis dalam Jawi, ingat. Dalam Jawi, dalam bahasa Arab, minta maaf, dalam bahasa Arab, kita nak tulis balik perkataan, kita nak tulis balik nombor tu dalam perkataan bahasa Arab, dia ada kelainan sikit dia punya kedudukan nombor. Macam tadi, hafal lagi sekali. Yang pertama kena letak ratus, kemudian kita letak sa, kemudian kita letak puluh. Okey. So, kita mula daripada belah kanan. Nombor ratus, 300 berapa dalam bahasa Arab? Thalathu mi'atun. Okey. Kemudian, nombor sa pula. 8 berapa? Tamaniyatun. Lagi sekali, waw tu kenapa? Sebab waw tu kata hubung iaitu dan. Dan kemudian bila letak sa nombor 8, kita letak puluh pula. 50. Khamsuna. Okey. So, bila gabungkan balik, 300. Lepas tu ada sa nombor 8, lepas tu 50. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maksudnya samalah. Cuma dalam bahasa Arab kita tukarlah dalam bahasa Arab punya kan. Thalathu mi'atun wa thamaniyatun wa khamsuna. Okey. 300 dan 8 dan 50. Tetapi kalau kita baca dalam bahasa Melayu, yang sepatutnya adalah 350 lah 8. Okey. Kemudian, ini contoh saya ada bagi. Macam mana kita nak tukarkan nombor 3, 2, 1 kepada perkataan bahasa Arab. Okey. So, ingat balik formula dia apa? Letak ratus, kemudian letak apa? Letak sa. Kemudian letak apa pula? Letak puluh. So, saya dah letakkan ratus warna merah, sa warna biru dan puluh warna pink. Okey. Kemudian, kita letak ratus dulu apa? Thalathu mi'atun. Lepas tu letak sa nombor 1 apa? Wa wahidun. Dan kemudian puluh. 20 apa dalam bahasa Arab?
Wa ishruna. Ingat waw tu saya letak sebab dia menunjukkan kata hubung. Okey. Alright. Kemudian next. Tukar pula 340 kepada perkataan dalam bahasa Arab. Ingat. Formula dia ratus, kemudian sa dan kemudian puluh. Okey. Ustazah minta yang ni kiranya ada sa tak kat sini? Cuba awak tengok. 40 tu adalah puluh kan? So tak ada sa. So tak ada warna biru kat situ. Dia hanya ada warna red colour and also pink colour sahaja. Okey. So kita kiranya sa tak ada dah. So kiranya dekat tulis kat sini hanya ada ratus dan puluh. So letak ratus dulu. 300 berapa? Salasumi'atun. Okey, sa ada ke? Tak ada. Kemudian kita letak puluh. Puluh berapa? 40 dalam bahasa Arab? Arba'una. Kenapa ada waw? Sebab dia merupakan kata hubung yang bermaksud dan. Wajib untuk awak letak. Dan kita gabungkan 340 dalam bahasa Arab adalah Salasumi'atun wa arba'una. Okey. So harapnya awak try fahamkan benda ni. Okey. Yang paling yang orang selalu lupa nak letak macam mana dulu. So ingat formula ni ratus, sa dan puluh. RSP. Okey. So nanti try balik buat latihan dekat rumah. Siapa yang ada buku tulis, buku aktiviti, boleh buat latihan dalam buku aktiviti. Kalau yang tak ada, Ustazah akan snapkan gambar dalam buku teks untuk awak buat latihan lah dekat buku tulis masing-masing. Okey, dan Ustazah harapkan ulang kajian kita buat ni dapat memberi sedikit sebanyak lah kefahaman kepada awak untuk nak fahamkan macam mana nak tukar nombor dalam tulisan Rumi kepada Jawi, kemudian perkataan dalam bahasa Arab. So, saya rasa setakat itu sahaja ulang kaji pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.